Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Muhammad Azhar bernombor matrik C19A0270. Baiklah, pada hari ini saya akan bentangkan hasil laporan saya dan berdasarkan teori reka bentuk iaitu Fordism. Baiklah, di bawah teori Fordism ini saya telah memilih aspek pengkhususan pekerjaan. Teori Fordism bermaksud merupakan teori reka bentuk yang telah diperkenalkan oleh Henry Ford. Teori ini kemudiannya telah dipopularkan dan diiktiraf oleh Antonio Gramsci, di mana beliau telah mengiktiraf gaya pemikiran dan gerak kerja yang telah dilakukan Henry Ford di dalam kilang perindustrian beliau. Henry Ford telah diberi penghormatan di mana teori Fordism ini diberi nama bersempena dengan nama beliau. Melalui teori Fordism ini, pengeluaran dan penggunaan berskala besar dapat dikeluarkan dalam sesuatu industri perkilangan. Baiklah, seterusnya berikut merupakan gambar di mana menunjukkan pengkhususan pekerjaan berdasarkan teori Fordism. Saya telah memilih satu syarikat di mana ianya merupakan syarikat kilang pembuatan batik yang diberi nama Kilang Batik Payang Design. Berdasarkan teori Fordism, di mana iaitu pengkhususan pekerjaan, Henry Ford telah menerapkan sistem pengkhususan pekerjaan di kilang beliau, di mana beliau telah menggaji buruh yang tidak mahir, di mana buruh-buruh tersebut dikelas-kelaskan mengikut pekerjaan mereka yang tertentu. Lama kelamaan buruh tersebut menjadi mahir, lalu pengeluaran secara besar-besaran dan pantas dapat dihasilkan. Hal ini juga merujuk daripada Kilang Batik Payang Design, di mana pada awal pembukaan kilang tersebut, pemilik kilang tersebut telah menggaji para pekerja untuk membuat kain batik, di mana pada awalnya ianya hanya dapat mengeluarkan 30 kurang daripada 30 helai sehari dalam pengeluaran batik tersebut. Tapi lama kelamaan para pekerja di Kilang Batik Payang Design ini semakin mahir mengikut bidang pengkhususan masing-masing, iaitu bermula daripada proses yang pertama, iaitu mencanting, mewarnakan motif, mewarnakan latar belakang kain batik, serta merebus dan mematikan warna serta membasuhnya pada akhir proses penghasilan kain batik tersebut. Jadi hal ini dapat dikatakan pengkhususan pekerjaan ini membuatkan seseorang individu semakin mahir dalam pekerjaan yang mereka kerjakan. Selain itu, ini dapat meningkatkan skills individu masing-masing. Jadi ini memberi kebaikan dalam sesuatu organisasi, khususnya di kilang perindustrian, di mana ianya dapat melancarkan pengeluaran sesuatu produk dan dapat menghasilkan produk yang lebih berkualiti disebabkan oleh kemahiran seseorang pekerja di bahagian bidang pengkhususan mereka yang masing-masing. Selain itu juga, ianya dapat memaksimumkan tenaga kerja, di mana ianya dilakukan mengikut bidang masing-masing, di mana para pekerja semakin hari semakin mahir dalam membuat kerja yang telah ditugaskan untuk mereka. Kebaikan daripada tersebut ianya dapat memaksimumkan pengeluaran dan penggunaan secara berskala besar di kilang tersebut. Seterusnya, kebaikan dalam hidup berdasarkan teori Fordism iaitu pengkhususan pekerjaan. Yang pertama, menaikkan taraf ekonomi di sesuatu tempat. Berdasarkan kajian yang telah saya lakukan, iaitu dengan pembukaan kilang Batik Payang Design di Kampung Pak Badul, dari situ bermulanya di mana ada orang-orang kampung di kawasan sekitar datang ke tempat tersebut untuk bekerja. Di tempat kerja tersebut mereka dibahagikan mengikut bidang masing-masing, lalu dapat meningkatkan ekonomi setempat, di mana ianya juga turut menarik kilang-kilang lain untuk membuka kilang di kawasan tersebut. Seterusnya, menaikkan taraf hidup dan kemahiran seseorang pekerja. Hasil daripada pengkhususan pekerjaan berdasarkan teori Fordism yang telah dilaksanakan di kilang tersebut, para pekerja semakin mahir dalam membuat kerja di dalam mengikut bidang masing-masing. Hal ini dapat memberi kebaikan bagi sesebuah pengeluaran kilang, di mana ianya dapat meningkatkan produktiviti pengeluaran di kilang tersebut.
Yang ketiga, memudahkan pengurusan sesuatu organisasi yang kompleks. Seperti yang kita ketahui, umumnya sebuah organisasi mempunyai carta ahli mereka sendiri, di mana ada pengkhususan bagi sesuatu jawatan ataupun pekerjaan tertentu. Berdasarkan teori Fordism pengkhususan pekerjaan ini, teori ini dapat diterapkan bagi mana-mana sahaja organisasi ataupun sesuatu persatuan, di mana ianya dapat di mana ianya mengkhususkan pekerjaan ataupun skop tugas bagi seorang individu di dalam sesuatu organisasi. Seterusnya, ianya dapat meningkatkan kemahiran dan kebolehan manusia secara mutlak. Hal ini di mana sekiranya kita melakukan sesuatu perkara secara berterusan, lama kelamaan kita akan semakin mahir dan akan lebih pandai dalam melaksanakan sesuatu perkara. Selain daripada itu, memenuhi keperluan dan kehendak manusia, di mana sekiranya kita membuat pengkhususan yang strategik dan lebih teratur, kita dapat memenuhi keperluan serta kehendak manusia yang mungkin orang lain tidak mampu buat sekiranya mereka tidak dikhususkan di dalam bidang pekerjaan tersebut. Akhir sekali, ianya dapat menjimatkan masa serta tenaga, di mana manusia, iaitu kita, tidak perlu membuat pelbagai kerja dalam satu masa, di mana mungkin ianya mengambil masa yang lama untuk kita pandai akan sesuatu perkara. Contohnya, kalau kita buat satu benda ni, kita tidak kita hanya fokus pada kerja kita, and then yang lain, bahagian yang lain kita serahkan pada orang lain. Jadi ianya sedikit sebanyak menjimatkan masa serta tenaga kita sebagai manusia. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman bin Sayuddin. Nombor matrik saya C19A0207. So hari ini saya ingin mempersembahkan hasil kerja saya dalam teori reka bentuk. Saya mengambil teori Fordism. So Fordism ni adalah satu teori yang merupakan kepada perubahan sosial, ekonomi, pengurusan pengeluaran yang berkaitan dengan persekitaran manusia. Sebelum teori Fordism ini wujud, selepas Perang Dunia Kedua, terdapat salah seorang yang bernama Henry Ford yang berasal dari Amerika Syarikat. Teori Fordism ini diasaskan oleh beliau kerana selepas Perang Dunia Kedua, beliau mendapat satu idea yang mampu mengubah fenomena sosioekonomi manusia, apatah lagi dalam bidang pengurusan dan pengeluaran, yang mampu mengembangkan lagi pengeluaran yang lebih lumayan. Tambahan pula, Antonio Gramsci yang merupakan salah seorang tokoh yang menggunakan konsep Fordism ini. Fenomena ini tersebar luas di seluruh dunia dengan kehancuran dunia selepas Perang Kedua menjadikan ia sangat penting untuk membangun semula apa yang telah musnah. Henry Ford tidak hanya memfokuskan kepada pengurusan pengeluaran sosioekonomi, tetapi beliau juga memfokuskan kepada pembangunan teknologi yang mahukan kemajuan dan mampu membina semula apa yang telah musnah pasca Perang Dunia Kedua. Dengan adanya teori Fordism yang diusahakan oleh Henry Ford, supaya pengembangan teknologi dapat diterokai, ia juga mampu membuatkan hasil pengeluaran bertambah kualiti dan bermutu tinggi. Teknologi yang mampu membuatkan hasil teknologi yang maju mampu meningkatkan hasil pengeluaran yang lebih baik, dan saya bersetuju bahawa ia mampu mengubah kualiti pengeluaran dengan pengembangan teknologi yang semakin maju. Teori Fordism ini dapat memberikan pekerjaan diselami produktif yang berkualiti dalam menghasilkan pengeluaran. Hal ini dikatakan demikian kerana pekerjaan yang mampu memberikan perubahan pada sosioekonomi memberikan kualiti yang bermutu tinggi dalam pengurusan dan sebagainya. Contoh yang berkaitan dengan teori Fordism ini ada 3. Contoh yang saya temui adalah salah satunya syarikat Apple, syarikat LG dan Panasonic.
Ketiga-tiga syarikat ini merupakan teknologi yang canggih di dunia. Mereka menggunakan konsep Fordism kerana teknologi mampu mengubah sosioekonomi manusia setelah Perang Dunia Kedua. Dengan kewujudan teori Fordism ini, Apple, LG dan Panasonic telah mengembang dengan pesat demi kemajuan manusia di seluruh dunia. Seterusnya, saya bersetuju saya bersetuju teori Fordism ini sangat baik yang mampu memberikan pengeluaran pekerjaan yang lebih baik, produktif, bermutu tinggi dan sebagainya. Ia satu teori yang baik dan mampu mengubah sosioekonomi manusia, apatah lagi kehidupan seharian manusia yang memudahkan daripada sekecil hal kepada sebesar hal, daripada makanan hingga kepada pergerakan yang mampu mengubah kehidupan seharian manusia. Seterusnya, teori ini mampu mengubah kehidupan kita kerana zaman moden ini memerlukan satu cara ataupun satu penyelesaian yang mampu menyelesaikan masalah dalam pelbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Contohnya ketika bekerja yang memerlukan perjalanan yang agak jauh ataupun teknologi yang mampu membantu mengeluarkan produktif yang lebih bermutu tinggi dan sebagainya. Dan saya rasa itu adalah sebahagian apa yang pandangan saya boleh diberikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farzana binti Aur Zaid bernama kad matrik C 19A0513. Saya memilih teori Fordism di mana ia merupakan satu teori yang merujuk kepada perubahan sosial, ekonomi dan pengurusan keluaran yang berkaitan dengan persekitaran manusia. Baiklah, yang pertama sekali ialah adik utama di mana saya bersetuju bahawa teori Fordism ini telah membawa masyarakat kini ke arah yang lebih maju dan baik. Henry Ford telah mencipta teori Fordism ini dalam usaha membangunkan sesebuah masyarakat. Oleh itu, saya bersetuju kerana ia mementingkan pengiktirafan dan perkhidmatan kepada dua-dua belah pihak. Kemudian ia melatih pekerja supaya lebih cekap dalam skop bidang kerja masing-masing. Kemudian ia membolehkan mengambil pekerja buruh yang tidak mahir. Contohnya, apabila pengeluar itu mengambil pekerja yang tidak mahir, jadi tiap-tiap hari mereka akan membuat kerja yang sama, secara tidak langsung pekerja yang tidak mahir itu menjadi lebih cekap kerana ia membuat kerja yang sama tiap-tiap hari. Contohnya seperti pembukusan. Contoh yang jelas, contoh pertama yang kita boleh lihat ialah kilang coklat Cadbury Dairy Milk, di mana pembuatan suatu coklat bar ini perlu menjalani banyak proses supaya penghasilan kualiti coklat ini terjaga. Hal ini kerana coklat bar Cadbury ini memerlukan masa sehingga 4 hingga 15 hari pengolahan, bermula daripada proses pembelian barang mentah sehingga peringkat pembukusan akhir. Ia memerlukan tenaga buruh yang mahir untuk menghasilkan produk ini. Antara pengurusan yang terlibat, ia menyediakan bahan, menyimpan coklat dan sebagainya. Sebagai balasan, pekerja Cadbury ini telah memberi gaji kepada pekerja yang mahal. Selain itu, mereka menawarkan cuti tahunan, EPF, SOKSO dan sebagainya. Oleh itu, ia jelas menampakkan teori Fordism wujud di pekerjaan ini. Contoh kedua yang kita boleh nampak ialah syarikat Miyazu, di mana ia merupakan syarikat besar dan mempunyai banyak jabatan untuk para pekerja. Syarikat Miyazu ini merupakan salah satu pengeluaran untuk syarikat Proton. Ia bermula dengan pekerjaan pakar mereka bentuk model yang dikedaki oleh pelanggan, kemudian menggunakan 3D geometric testing dan
laser cutting dan sebagainya. Skop-skop kerja ini telah melatih pekerja supaya menjadi lebih mahir untuk membuat produk ini. Oleh itu, kualiti dan nama syarikat itu terjaga. Syarikat Mianzu ini merupakan perkhidmatan kejuruteraan perkakas automotif, reka bentuk dan pembuatan produk. Sebagai balasan, pekerja Mianzu ini dapat menikmati 10% staff purchase. Contohnya, bila seorang pekerja ini ingin membeli barangan Proton, jadi ia dapat diskaun sebanyak 10%. Kat situ boleh nampak jimat dia. Contoh yang ketiga di mana semua orang kenal ialah restoran McDonald, di mana sistem pengkhususan wujud di restoran McDonald ini antaranya ialah pekerja dibahagikan tugas dengan menyediakan makanan, seperti menyediakan makanan, melayan customer dan menjaga bahagian drive-thru. Oleh itu, McDonald ini dapat pelanggan yang ramai dalam masa yang singkat kerana mereka mempunyai tenaga buruh yang mahir dalam bahagian-bahagian ini. Sebab hal ini kerana mereka melakukan kerja ini tiap-tiap hari. Oleh itu, mereka menjadi lebih cekap. Pada pendapat saya, sistem pengurusan yang direka oleh Henry Ford ini sangat bagus kerana ia membantu sistem ekonomi di suatu tempat itu menjadi lebih bangun dan moden mengikut peredaran masa. Hal ini kerana konsep Fordism ini merupakan mengeluarkan produk secara besar-besaran. Apabila pekerja telah menjadi cekap, kecekapan buruh yang ada untuk membuat produk itu menjadikan lebih cepat, singkat dan banyak. Oleh itu, produk dapat dikeluarkan secara besar-besaran. Seterusnya, produk yang dihasilkan terjual kerana teori ini juga mempunyai ready customer, di mana ia membeli peluang kepada pekerja. Pekerja yang bekerja untuk dia mendapat kelebihan yang lain. Contohnya macam Proton tadi. Selain itu, Fordism juga telah menjadi design teori untuk diramalkan oleh syarikat. Hal ini kerana kebaikan penggunaan teori ini ialah menggunakan kos yang rendah, namun produk yang dihasilkan ialah standard yang baik. Walaupun dia mengeluarkan hanya sedikit je kos, tapi kualitinya masih terjaga. Kat situ boleh jimat. Kemudian semakin hari buruh semakin mahir dalam menggunakan mesin pada bidang masing-masing. Hal ini kerana buruh ni membuat kerja yang sama tiap-tiap hari, jadi kecekapan mereka ini menjadi smooth. Oleh itu, jelaslah bahawa selain daripada kemahiran yang dapat diperolehi oleh pekerja sistem ini juga dapat membangunkan masyarakat dengan peluang pekerjaan serta bayaran kepada pekerja yang selayaknya. Akhir sekali, teori dan Fordism ini telah mengubah kehidupan kepada masyarakat kini dengan jayanya. Hal ini kerana pengiktirafan dan perkhidmatan kepada pekerja menjadi satu tolak ansur kepada pekerja dan pengeluar. Teori ini telah mencetuskan idea untuk membayar pekerja mengikut jam. Jadi setiap pekerja mendapat bayaran upah yang selayaknya. Sebagai contoh, McDonald membayar pekerja sejam RM6. Selain itu, pekerja yang bekerja di suatu syarikat tidak semestinya mahir dalam automotif. Hal ini kerana pekerja akan menjadi semakin cekap dari masa ke semasa. Oleh itu, ia membuka jurang kepada suatu komuniti supaya dapat menyara hidup. Dengan adanya peluang macam ni, semua orang boleh bekerja dan dapat menyara hidup dan tidak lagi banyak gelendangan dan sebagainya. Tambah lagi, sistem ini juga memperkenalkan sistem pinjaman loan di mana para pekerja boleh membuat loan ataupun berhutang dengan syarikat. Akhir sekali, teori Fordism ini bukan sahaja boleh digunakan oleh syarikat motor company, malah ia dapat digunakan dengan kebanyakan pekerjaan pada masa kini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sofia binti Mas Nizam, nombor matrik C19A0439. Kami telah memilih teori Fordism. Teori
Fordism ini dinamakan bersempena memberi penghormatan kepada Henry Ford kerana ianya digunakan dalam beberapa bidang. Antara bidang tersebut ialah di dalam teori sosial, ekonomi, pengurusan mengenai penggunaan, pengeluaran dan keadaan kerja serta konsep lain yang berkaitan iaitu pada abad ke-20. Teori Fordism ini menunjukkan sistem ekonomi dan sosial moden dalam pengeluaran dan penggunaan yang dilakukan secara besar-besaran. Teori ini mempunyai teknik kecekapan dalam pemasangan yang dapat menyumbang kepada peningkatan pengeluaran. Henry Ford mencipta teori ini bagi membangunkan sesebuah masyarakat yang dapat memberi kelebihan kepada penghasilan sesebuah produk. Dengan ini, saya bersetuju dengan teori yang dikeluarkan oleh Henry Ford iaitu teori Fordism dalam aspek pengiktirafan dan perkhidmatan. Terdapat pelbagai contoh yang dapat dilihat hasil daripada penggunaan teori ini digunakan bagi menghasilkan produk. Pekerja dibahagikan mengikut skop kerja masing-masing. Hal ini demikian kerana bagi membendung pekerja agar mahir dan cekap kerana mereka mempunyai bidang kerja yang khusus. Teori ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil kerja pada masa kini yang dilakukan. Contohnya ialah proses pembuatan susu farm fresh yang memiliki pelbagai perisa iaitu asli, kurma, latte dan sebagainya. Pemprosesan susu ini perlu dijalankan dengan penuh ketelitian dan banyak proses perlu dilakukan agar hasil yang dikeluarkan berkualiti serta dapat menghasilkan pengeluaran yang maksimum. Proses dilakukan dengan mendapatkan bahan mentah sehingga ianya mencapai ke peringkat akhir produk siap. Proses pelaksanaan produk ini dibendung sehingga pembungkusan terakhir yang memerlukan tenaga kerja daripada buruh yang mahir. Antara pengkhususan yang diperlukan ialah mendapatkan bahan mentah iaitu daripada lembu dengan proses mengepam susu di ladang, susu diproses di kilang dan kemudian dibawa ke pemasaran. Sebagai balasan kepada pekerja tersebut, pihak syarikat telah membayar gaji mereka dengan nilai yang tinggi setara dengan kerja yang dilakukan. Selain itu, syarikat juga memasukkan wang ke kumpulan wang simpanan pekerja ataupun EPF. Contoh yang kedua ialah Pro2, merupakan syarikat pembuatan kereta pengeluar otomotif Malaysia yang kedua terbesar selepas Proton. Oleh hal demikian, syarikat memerlukan tenaga buruh yang banyak untuk membahagi skop kerja mengikut kemahiran pekerjanya. Syarikat ini menghasilkan komponen-komponen kereta sehingga terbentuk satu kereta yang siap. Pengkhususan yang terlibat dalam pembuatan produk tersebut terbahagi kepada pemasangan, pengecatan dan sebagainya. Skop-skop kerja ini sedikit sebanyak telah melatih pekerjanya menjadi golongan yang berkemahiran dalam melaksanakan kerja yang ditetapkan. Oleh itu, syarikat ini telah menjulung nama di peringkat tertinggi. Sebagai balasan, syarikat juga telah mengeluarkan sijil pengiktirafan kepada pekerja yang berpotensi dalam meningkatkan hasil jualan. Selain itu, syarikat juga menawarkan potongan peratusan apabila membeli barangan daripada syarikat tersebut. Contoh lain yang dapat dilihat ialah daripada sistem pengkhususan yang dijalankan di sebuah restoran makanan segera iaitu Pizza Hut. Seperti yang dapat dilihat dengan jelas, Pizza Hut merupakan salah satu syarikat yang besar yang menerapkan teori Fordism ini. Restoran ini merupakan restoran yang mengeluarkan makanan sahaja, tetapi syarikat ini mempunyai pelanggan yang tetap kerana mempunyai banyak cawangan di serata dunia. Teori ini dapat dilihat dengan jelas kerana tugas-tugas dibahagikan mengikut skop yang berbeza antara pekerja. Antaranya ialah dalam pengurusan pembuatan pizza, menjaga kaunter, penyambut tetamu dan sebagainya. Disebabkan kemahiran yang ditunjukkan oleh pekerja telah menyebabkan penyelenggaraan Pizza Hut menjadi pantas dan akan memperoleh pelanggan yang banyak kerana tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan pesanan. Pada pendapat saya, sistem pengkhususan yang dikeluarkan oleh Henry Ford ini dapat membantu dalam
dalam sistem pemajuan ekonomi agar lebih membangun dari semasa ke semasa. Teori ini mengeluarkan produk secara besar-besaran mengikut kesesuaian mengikut permintaan pengguna. Oleh itu, kecekapan dan kemahiran tenaga buruh diperlukan untuk mempercepatkan masa pembuatan sesuatu produk tersebut. Kebaikan dalam mengamalkan teori Fordism adalah menggunakan kos yang rendah tetapi dapat menghasilkan produk yang bertaraf tinggi. Ianya juga telah menjadi desain teori yang diramalkan oleh syarikat yang menggunakannya. Selain itu, teori ini menyeragamkan produk yang dikeluarkan oleh syarikat tetapi ianya masih dapat kekalkan berdasarkan kualiti produk. Ianya dapat dibuktikan dalam penyeragaman penggunaan mesin oleh tenaga buruh. Dengan ini, dapat dilihat tenaga buruh semakin mahir dalam penggunaan mesin. Di sini jelaslah bahawa teori ini dapat membangunkan kehidupan masyarakat ke arah membuka peluang pekerjaan serta mendapatkan upah mengikut kebolehan masing-masing. Teori Fordism telah mengubah cara hidup masyarakat kini kepada cara hidup yang lebih baik. Perkara ini dikatakan demikian kerana idea yang dikeluarkan ini telah memberi peluang kepada pekerja untuk mendapatkan upah setelah melakukan kerja mengikut skop yang ditetapkan. Selain itu, teori ini juga telah memberi kemudahan kepada pekerja untuk membuat pinjaman daripada pihak syarikat untuk kelangsungan hidup disebabkan ekonomi semakin meningkat. Akan tetapi, pekerja perlu bekerja sehingga pinjaman mereka itu dilangsaikan. Sebagai contoh, pekerja A membuat pinjaman dengan pihak syarikat sebanyak 10% untuk kelangsungan hidup. Dengan ini, pihak syarikat akan menentukan berapa lama pekerja A akan bekerja dengan syarikat tersebut. Akhirnya, teori Fordism yang diperkenalkan oleh Henry Ford boleh diguna pakai kerana ianya lebih kepada kesan baik. Teori ini juga boleh diguna pakai di dalam sektor lain dan dalam pekerjaan yang lain mengikut kesesuaian era peredaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufar Atika binti Muhammad Adalam, bernama matrik C19A0510. Saya akan membentangkan teori yang telah saya pilih iaitu teori Fordism. Pada abad ke-20, Fordism telah diangkat menjadi satu reka bentuk teori di mana ia merupakan satu reka bentuk teknologi pembuatan yang berfungsi sebagai asas sistem ekonomi dan sosial moden dalam pengeluaran satu produk secara besar-besaran. Henry Ford telah mencipta teori ini dalam usaha untuk membangunkan sesebuah masyarakat. Teori ini telah memberi kelebihan kepada semua pihak yang terlibat untuk menghasilkan produk. Oleh itu, saya sangatlah bersetuju dengan teori dari aspek pengiktirafan serta perkhidmatan. Terdapat pelbagai contoh yang terbukti bahawa sistem ini telah berjaya membuka mata masyarakat untuk digunakan dalam menghasilkan produk. Pekerja juga mempunyai skop kerja masing-masing dan hal ini dikatakan demikian kerana supaya setiap pekerja lebih cekap kerana mereka mempunyai bidang kerja yang spesifik. Oleh itu, teori ini juga membolehkan mengambil pekerja buruh yang kurang mahir. Contoh pertama adalah syarikat Nur Alfa Batik. Sistem ini dapat dibuktikan kerana ia wujud dalam kebanyakan kerja pada masa kini. Sebagai contoh ialah proses penghasilan kain batik di syarikat Nur Alfa Batik. Penghasilan sehelai kain batik ini perlu menjalani banyak proses supaya kualitinya terjaga dan coraknya yang cantik. Ini juga dapat menghasilkan kuantiti pengeluaran yang maksimum. Hal ini kerana sehelai kain batik mengambil masa dari 1 hingga 3 hari sahaja untuk disiapkan dan ianya bergantung kepada teknik dan jenis batik yang ingin digunakan. Bermula daripada proses pemilihan jenis kain batik sehingga peringkat akhir iaitu proses penjemuran dan ia memerlukan tenaga pekerja yang mahir serta teliti untuk menghasilkan produk ini. Antara pengkhususan yang terlibat ialah mereka ditugaskan untuk menyediakan bahan seperti kain putih, tugasan mendekap, proses menerap menggunakan blok serta pewarna yang berlainan corak, rebusan kain yang dicampur dengan bahan debu soda, mencuci kain dan pengkhususan terakhir iaitu menjemur kain batik tersebut. Sebagai balasan kepada pekerja di syarikat tersebut, Nur Alfa Batik telah memberi pekerja dengan gaji yang lumayan serta 15% potongan harga bagi pekerja membeli batik dari syarikat mereka.
Seterusnya, contoh lebih jelas yang kita boleh lihat ialah sistem pengkhususan di KFC. KFC merupakan satu syarikat besar yang jelas menggunakan sistem Fordism ini. Restoran KFC ini hanya mengeluarkan makanan segera, namun ia tetap mendapat sambutan tinggi dari pelanggan tetap dan mempunyai banyak cawangan di seluruh dunia. Fordism jelas wujud di restoran ini kerana mereka dibahagikan tugas dengan skop yang berbeza. Antaranya ialah menyediakan makanan seperti membuat burger dan makanan lain, melayan pelanggan di bahagian kaunter hadapan, menjaga bahagian drive-thru dan sebagainya. Oleh disebabkan pekerja semakin mahir, maka sistem penyelenggaraan di KFC menjadi semakin pantas dan secara tidak langsung mereka mendapat pelanggan yang ramai dalam masa yang singkat. Sebagai balasan, para pekerja di syarikat ini mendapat tanggungan makanan harian, allowance kerja pada cuti umum, perlindungan insurans serta 13% KWSP daripada majikan. Berikut adalah syarikat Royal Dutch, iaitu syarikat biskut yang telah dimajukan sejak 1966 di Denmark. Penghasilan biskut yang rangup dan sedap haruslah mempunyai para pekerja mahir untuk melakukan proses sehingga ke penghasilannya. Pengkhususan yang terlibat dalam pekerjaan ini bermula dengan adunan dough terlebih dahulu. Ianya memerlukan pekerja yang pakar kerana adunan tersebut haruslah mendapat hasil yang rangup. Kemudian proses menghasilkan adunan dengan pelbagai bentuk, iaitu seperti bentuk bulat, segitiga, cincin dan pretzel. Hiasan tambahan adalah seperti chip coklat, kismis dan tabur gula. Akhir sekali, proses pembungkusan iaitu masukkan biskut ke dalam tin biru seperti gambar yang telah saya paparkan. Skop-skop kerja ini telah melatih pekerja supaya menjadi lebih mahir dan lebih kreatif untuk membuat penghasilan produk ini. Oleh itu, kualiti dan nama syarikat lebih terjaga dan mendapat sambutan ramai oleh pelanggan. Sebagai balasan, selain mendapat bayaran selayaknya, pekerja ini dapat menikmati bonus tahunan. Selain itu, mereka menawarkan KWSP kepada para pekerja. Pada pendapat saya, sistem pengkhususan yang direka oleh Henry Ford ini sangat bagus kerana ia membantu sistem ekonomi suatu tempat itu untuk lebih membangun. Hal ini kerana konsep Fordism menunjukkan sistem ekonomi dan sosial moden pengeluaran dan penggunaan besar-besaran. Maka dengan adanya buruh yang cekap dan mahir, proses pembuatan produk ini menjadi mudah dan cepat untuk disiapkan dengan jumlah yang banyak. Selain itu, Fordism juga telah menjadi design teori untuk diramalkan oleh syarikat. Hal ini dikatakan demikian kerana kebaikan penggunaan teori ini ialah dia menggunakan kos yang rendah, namun begitu produk yang dihasilkannya ialah standard yang baik serta berkualiti. Seterusnya, ia juga menyeragamkan produk yang dikeluarkan oleh sebuah syarikat serta pada masa yang sama dapat mengekalkan kualiti produk. Penyeragaman item ini telah mewujudkan penggunaan mesin oleh buruh. Oleh itu, semakin hari buruh semakin mahir dalam menggunakan mesin pada bidang masing-masing. Oleh itu, jelalah bahawa selain daripada kemahiran yang dapat diperoleh oleh pekerja, sistem ini juga dapat membangunkan masyarakat dengan peluang pekerjaan serta bayaran yang selayaknya. Teori dan idea Fordism ini telah mengubah kehidupan masyarakat kini dengan jayanya. Hal ini kerana ianya dapat menaikkan taraf ekonomi di satu tempat sekaligus menaikkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, pekerja untuk bekerja di syarikat tersebut tidak semestinya terus mahir dalam proses pengkhususan tersebut. Hal ini kerana pekerja akan menjadi semakin cekap dari masa ke semasa kerana mereka melakukan skop kerja yang sama. Oleh hal demikian, ia membuka jurang kepada suatu komuniti supaya dapat menyara hidup mereka. Tambahan lagi, sistem ini juga dapat memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Masyarakat dapat membeli apa yang mereka kehendaki. Contohnya di KFC, mereka juga hanya perlu drive-thru sahaja untuk membeli dan ianya menjimatkan masa dan tenaga para pelanggan. Sebagai contoh, pekerja di syarikat Nur Alfa Batik boleh mendapat 15% potongan harga apabila membeli kain batik dari syarikat tersebut. Secara tidak langsung, para pekerja mendapat peluang untuk meningkatkan taraf sosial dan persepsi masyarakat. Tambahan lagi, masyarakat kini sangat peka dengan level sosial. Akhir sekali, teori Fordism ini bukan sahaja boleh digunakan oleh syarikat kain dan juga syarikat makanan, malah ia dapat digunakan dengan kebanyakan syarikat-syarikat pada masa kini dan pekerjaan pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kamarina Nazwa binti Muhammad Zain. Nombor kad matrik saya adalah C19A0554.
Untuk pembentangan ini adalah berkaitan dengan subjek teori reka bentuk yang berkod CWT 4113. Pembentangan ini juga adalah berkaitan dengan teori Fordism, iaitu pengkhususan pekerjaan. Untuk slide yang pertama adalah berkaitan dengan Fordism. Fordism adalah satu teori reka bentuk dalam teknologi pembuatan. Fordism juga merupakan bentuk ekonomi dan sosial dalam setiap industri. Fordism ini mementingkan aspek pengeluaran dan pengkhususan kerja. Fordism ini diiktiraf dan dipopularkan oleh Antonio Gramsci, tetapi Fordism ini diperkenalkan oleh Henry Ford. Antara contoh yang dapat kita lihat penggunaan teori Fordism dalam pengkhususan pekerjaan dalam sesebuah syarikat adalah syarikat Nike. Gambar pertama kita dapat lihat pembahagian pekerjaan bagi syarikat Nike adalah pembahagian drafting. Drafting iaitu menghasilkan pattern kasut. Hal ini kerana syarikat Nike akan mengeluarkan pattern kasut yang berbeza setiap kali melakukan pengeluaran dan produk mereka. Gambar yang atas pula, gambar yang di tengah dan di atas adalah pembahagian cutting block. Cutting block ini adalah untuk menghasilkan kepingan-kepingan kasut seperti bahagian kiri kasut, tapak kasut, tepi kanan kasut dan di atas kasut, tali dan sebagainya. Seterusnya, di bawah pula adalah pembahagian menjahit kasut. Pembahagian menjahit kasut adalah bagi mencantum kepingan-kepingan yang telah dipotong tadi. Gambar yang terakhir adalah berkaitan dengan pembahagian pembungkusan kasut Nike. Mereka amat teliti dengan pembahagian ini kerana risau akan kasut rosak. Walaupun kualiti mereka amat tinggi, tetapi mereka harus berjaga-jaga untuk mengekalkan kualiti produk yang mereka hasilkan. Seterusnya adalah berkaitan dengan kebaikan pengkhususan pekerjaan. Poin yang pertama adalah berkaitan dengan pekerja yang tidak mahir akan menjadi mahir. Hal ini kerana buruh yang tidak mahir, mereka dapat menyumbang kepada kebaikan dan tenaga kerja. Setelah mahir, gerak kerja buruh-buruh tersebut akan menjadi pantas dan membantu sesebuah syarikat mengeluarkan produk secara besar-besaran dengan sangat mudah. Poin yang kedua adalah berkaitan dengan produk yang dihasilkan berkualiti dan standard yang baik dengan penggunaan kos yang sangat rendah. Untuk poin yang kedua adalah produk yang dihasilkan berkualiti dan standard yang baik dengan penggunaan kos yang rendah. Hal ini kerana sistem Fordism ini mampu memperluaskan pengeluaran dan menghasilkan banyak produk dengan menggunakan kos yang rendah, tetapi masih mementingkan kualiti produk dan mempunyai standard yang sangat baik. Hal ini kerana sistem Fordism ini mempunyai teknik talian pemasangan yang meningkatkan pengeluaran dan kecekapan kepada buruh. Untuk poin yang ketiga pula adalah berkaitan dengan kecekapan pekerja menghasilkan produk dalam bidang tersendiri. Kecekapan yang terdapat pada setiap buruh setelah dilatih mampu membantu mempercepatkan pengeluaran produk yang banyak. Dengan pengeluaran produk yang banyak, ia membantu pekerja mampu meningkatkan lagi kemahiran pekerja dalam menghasilkan produk mengikut bidang masing-masing. Hal ini kerana pekerja semakin biasa dengan pekerjaan yang dilakukan dengan skop yang sama hampir setiap hari. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan kebaikan pengkhususan kerja dalam hidup. Poin yang pertama adalah menimbulkan kompleks industri yang hebat. Ini bermaksud teori dan idea Fordism ini banyak mengubah kehidupan masyarakat dengan lebih moden dan berpengalaman dalam pelbagai bidang. Ini juga masyarakat akan hidup dengan cara yang moden kerana di kawasan mereka
mempunyai industri yang sedang membangun. Poin yang kedua adalah berkaitan dengan meningkatkan kemahiran manusia. Pekerja sistem Fordism ini mengambil pekerja tidak semestinya mempunyai kemahiran untuk bekerja dalam sesebuah syarikat mereka. Hal ini kerana mereka akan dilatih sehingga mahir dalam bidang tertentu setelah bekerja dengan syarikat tersebut. Mereka akan semakin mahir kerana sudah terbiasa dengan skop pekerja yang sama. Selain itu, mereka akan lebih percaya diri dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Poin yang kedua adalah menjimatkan masa dan tenaga. Dengan pengkhususan kerja dan pengambilan buruh yang banyak untuk melakukan sesuatu kerja dalam bidang tertentu akan menjimatkan masa dan tenaga kerja buruh bagi menghasilkan sesuatu produk. Pengurangan risiko. Setelah pekerja buruh yang dilatih bagi penghasilan produk, ia akan mengurangkan risiko melakukan kesilapan sekiranya mereka telah mahir melakukan penghasilan produk di sesebuah syarikat. Poin seterusnya adalah memenuhi kehendak dan keperluan manusia. Antara contoh yang saya beri adalah Nike. Nike mengeluarkan produk kasut. Kasut adalah keperluan dan kehendak manusia. Keperluan manusia untuk memakai kasut supaya tidak berkaki ayam dan terjaga daripada kaki kotor. Maksud kehendak manusia adalah produk yang dikeluarkan oleh Nike bermacam-macam pattern. Ia mengikut kehendak manusia untuk memilih atau membeli pattern yang mereka suka. Yang terakhir adalah menampung taraf hidup mereka. Dengan sistem ini, mereka akan meningkatkan kemahiran mereka dan mereka akan melakukan pekerjaan itu dan mereka akan dibayar gaji. Contohnya mereka akan dibayar gaji RM8 per jam dalam sehari. Mereka akan menggunakan duit yang dibayar oleh syarikat tersebut untuk menampung taraf hidup mereka, dan mereka juga akan mendapat kelebihan sekiranya bekerja di syarikat Nike. Sepertinya mereka akan dapat potongan harga untuk memiliki kasut yang mereka hasilkan sebagai produk bagi sesebuah syarikat. Sekian, terima kasih. Ini saja pembincangan saya mengenai teori Fordism. Sekian, terima kasih.